Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku nak buat satu lagi review. Okay, so saham counter Yongtai. So, counter Yongtai ni agak popular juga minggu lepas. Okay, sebab apa dia announce yang dia akan menjadi company untuk distribute vaksin di Malaysia. So, lepas tu dia punya saham atau dia punya counter okay, naik dengan mendadak. So, kita nak tahu sedikit okay, adakah counter Yongtai ni akan naik minggu depan atau tidak. Okay. Sebelum tu kita tengok dulu sebenarnya Yongtai ni syarikat apa sebenarnya. Okay, so syarikat Yongtai ni sebenarnya secara dasarnya adalah syarikat tourism, pelancongan, okay, dan juga property development. So aku rasa mungkin disebabkan dia memang lari lah daripada main business dia, okay, main business dia pelancongan dan juga property. Okay, so dia berjaya untuk menjadi syarikat yang akan distribute vaksin. So mungkin dia nak cover balik lah apa kekurangan ataupun kerugian pada sektor pelancongan lah. Okay, so korang boleh tengok dia punya business kat mana, Penang, okay, Marriott Development, Property Development, okay, so investor semua lah. So ini adalah laman web dia. So korang boleh buat kajian sikit lah tentang dia punya Yongtai ni lah. Okay, Yongtai, syarikat Yongtai ni. Okay. So kita tengok dia punya segi volume dia, kita tengok 853 juta okay, pada hari Jumaat hari tu. So memang banyak, 853 juta diperdagangkan dengan volume 6 juta dan penjualan 9,949,000. Okay, 949,000 sorry. Okay. So 6.7 juta untuk pembelian. So aku tak nak cerita lah sebab apa syarikat ataupun counter ni agak popular juga minggu lepas. Okay. So kita tengok sikit quarter report dia. Okay, quarter report dia. Kita tengok quarter report pada yang terbaru dia. Okay, telah mengalami keuntungan. Okay, keuntungan. Right, so daripada rugi dia dah naik untung. Okay, so maksud dia akan efek lah. Okay, saya sebut sedikit tentang okay, kita tengok dia ada kenaikan pada bulan November. Okay, dia start untuk naik pada bulan November. So bermaksud kemungkinan keuntungan ni efek sikit. Okay, kita tengok dia punya revenue pun naik 43.5 juta. Okay, mungkin disebabkan dia punya MOU sign MOU dengan untuk pengedaran vaksin tu. Okay, so kita tengok sikit pada annual dia. So kalau kita tengok annual, okay, so syarikat telah mencatatkan keuntungan. Okay, start mencatatkan keuntungan. Okay, daripada rugi bulan 6 hari tu, okay, bulan 6 2019, okay, sehingga bulan 6 2020, okay, syarikat mengalami kerugian, tapi nampak ada perkembangan, okay, kekurangan dan sehingga syarikat berjaya buat untung. Okay, so itu semua sikit pada mental dia. Kita tengok pada technical chart. Alright, so kita tengok pada technical chart dia secara keseluruhan ke Yongtai ni. Alright, syarikat Yongtai ni sebenarnya kalau kita tengok dia pernah capai harga paling tinggi pada lebih kurang harga RM1.70. Okay, RM1.70. Ya, RM1.71 lah atau 72 sen. Okay, RM1.72 lebih kurang macam tu. Okay. Alright, so lepas tu dia mengalami penurunan major downtrend ke sini. Okay, major downtrend sehingga PKP. Okay, so kita tengok pada musim PKP, alright, pada March ini, kalau kita tengok, alright, saham ni sebenarnya taklah meningkat daripada tahap 44 sen. Kita dapat 4 sen. Okay, 4 sen. Alright, so selepas PKP pun dia punya kenaikan tak tinggi. Okay. Paling rendah 4 sen dan paling tinggi dia pernah cecah 8 sen sahaja. Okay, so dia bergerak dalam sideways 4 sen ke 8 sen sebelum dia breakout pada bulan Julai. Okay, pada bulan Julai mungkin disebabkan dia mula start, okay, mungkin dia buat mula start untuk buat MOU untuk vaksin. Maybe dia dah start. Okay, so dia breakout, okay, dan dia buat satu lagi ketinggian, okay, resistance pada 15 sen. 15
okay, 15 sen. Susah ke kalau dapat 15 sen. Okay, 15 sen lebih kurang okay, 15 sen. Okay, 15 sen. Alright, dengan dibuat satu lagi, okay, dibuat satu lagi support dekat sini. Okay, 11 sen setengah. Okay, kita tengok 11 sen setengah adalah support dia. Alright, sebelum dia breakout lagi dan dia buat satu lagi resistance dekat 19 sen setengah. Okay, 19 sen setengah. Alright, so bagi aku saham ni okay, daripada Ogos, okay, selepas dia breakout pada Ogos, okay, dia breakout, dia buat satu resistance baru pada 19 sen setengah dan dia bergerak dalam jajaran sideways. Okay, dia bergerak dalam jajaran sideways. Okay, sehingga pada 3 Disember. Okay, so daripada Ogos sampai Disember dia bergerak dalam jajaran sideways dengan dia punya support. Okay, kalau aku boleh cakap support yang paling kuat dia adalah pada 11 sen setengah. Okay, 11 sen setengah dan dia bergerak dalam sideways dengan resistance okay, 19 sen setengah. So 11 sen setengah hingga 19 sen setengah. Dia bergerak secara sideways. Okay, sebelum dia breakout pada 3 Disember. Okay, so ini dipanggil okay, dia breakout dia breakout dia buat gap di sini. Okay, ni nampak. Right, so bermaksud dia ada satu pembelian ataupun satu pembelian yang amat besar dekat sini. Okay, menyebabkan harga tu membuat satu resistance baru dekat okay, pada 36 sen setengah. Okay, 36 sen setengah. Okay, so sekarang ni kalau ikut daripada ketinggian begini, okay, sebenarnya kalau kita tengok dia pernah mencapai okay, the next resistance, okay, boleh aku cakap the next resistance dia adalah pada okay, kalau dia lepas resistance dia seterusnya pada lebih kurang ni 39 sen setengah. Kalau aku bercakap 39 sen setengah lah. Okay, 39 sen setengah dan ketinggian seterusnya adalah pada okay, 43 sen setengah. Okay, so ini adalah dia punya okay, lagi satu adalah pada ini paling tinggi lah. Ini dah tinggi sangat. Okay, pada 66 sen. Okay, 66 sen. Sen tu 66 sen. Okay, 66 sen. Lebih kurang 66 sen. Okay, so kalau kita tengok alright. So saham ni dah sampai tahap 35 sen. Okay, 35 sen dengan dia dah breakout beberapa resistance dekat sini. Okay, sini resistance yang pertama. Okay, dia dah breakout pada 22 sen. Dia dah breakout pada tahap 27 sen. Dia dah breakout juga pada tahap 34 sen setengah. Okay, so bermaksud dia dah breakout berapa kali. Kita tengok berapa kali dia dah breakout. Sini, okay, dia breakout kat sini satu, okay, kat sini dua, sini tiga, dan kat sini 4. Okay, so maksud 4 kali dia breakout dalam masa satu atau 2 hari. Okay, 3 Disember hingga 4 Disember. Okay, so dia dah breakout okay, 4 kali. Okay, so dia dah breakout 4 kali dan sekarang dia berada pada ketinggian 36 sen setengah. Okay, 36 sen setengah. Dia cuba untuk pergi ke 39 sen setengah tapi gagal. Okay, tapi gagal untuk bertahan pada 36 untuk jadikan dia support 36 sen ni gagal. Okay, dia kekal dekat 36 sen setengah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok lah. Alright, so sebenarnya saham ni kalau dia nak terbang dia perlu lepasi 36 sen setengah ni seterusnya pada 39 sen setengah. Okay, so apa yang perlu saham dilakukan sebenarnya adalah dia kena lepas 36 sen setengah ni dulu. Okay, sebelum pergi ke next stage 39 sen setengah. So sekarang kita nak tahu sama ada dia nak naik ni ataupun dia nak turun. Okay, adakah dia buat penurunan seperti Bevocom. So Bevocom kalau kita tengok, okay, dia dah buat tinggi dan dia terjun pun ke bawah tinggi. So kita nak tahu sama ada minggu depan adakah dia meneruskan kenaikan ataupun dia jatuh ke bawah lagi. So kita gunakan indikator, okay. So kalau kita gunakan MACD kita tak gunakan MA Cross. So kalau MA Cross kita cuba gunakan MA Cross So MA Cross
Right, so kalau kita tengok MA Cross, okay, sebenarnya harga sudah okay, sudah bersilang pada 17, okay, 16 November. So siapa yang dapat detect dekat sini sebenarnya, okay, kalau beli dalam 13 sen setengah, okay, cantik. Okay, 13 sen setengah ataupun pada 15 sen setengah, 15 sen. Okay, 15 sen memang cantik. So tunggu dia naik. Memang banyak ni naik ni. Okay, so MA Cross telah menunjukkan lebih awal. Kita tengok pada MACD pula. Okay, MACD. Alright, MACD menunjukkan saham ni dah terlalu tinggi ya. Kita tengok kedua-dua dah melepasi garisan kosong. Garisan kosong dah dia dah menuju memang naik tinggi ni. Memang naik amat tinggi. Alright, so kita tengok pada weekly. Aku rasa weekly pun dia dah naik. Kita tengok kedua-dua memang dah ada strength untuk naik. So sebenarnya dia dah menunjukkan lagi awal sebenarnya kalau kita tengok dekat sini. Dia dah mula pada kalau kita tengok MA Cross, menunjukkan lebih awal, lebih awal signal. Alright, so MACD pun menunjukkan di bahagian ini signal. So MA Cross pun menunjukkan awal. So siapa-siapa dapat beli pada lebih kurang kalau kita tengok daily tadi pada lebih kurang 35 sen setengah tu memang cantik lah. So MACD, alright, dah menunjukkan melepasi kedua-dua kosong, bermaksud saham ni ada kekuatan untuk naik lagi. Monthly pula, dia dah bersilang. Dari segi monthly dia belum ada kekuatan lagi, tapi dia dah start untuk naik ke atas. Start untuk naik ke atas. Kalau dia lepas lagi, sampai ke 66 sen ni, memang dia akan shoot lagi naik. Alright, so itu problem MACD. So kalau kita tengok pada another RSI, pada RSI dan store, kalau kita tengok kedua-dua ni, alright, kita tutup cross. Alright, so dah terlalu tinggi. Dah terlalu tinggi, ni pun overbought. So overbought, kedua-dua overbought. So hati-hati sebenarnya. Kalau nak entry, kena masuk entry harga yang betul. Harga yang betul. Right. So stochastic sudah menunjukkan overbought. RSI pun dah menunjukkan overbought terlalu tinggi ni. So ada kemungkinan untuk saham ni akan start melakukan penurunan. Start melakukan penurunan ataupun dikatakan retracement. So kita tengok pada weekly, alright, weekly pun naik dah overbought. Monthly, alright, monthly sudah ada overbought dekat sini. So overbought, so masih lagi neutral bagi RSI. RSI dalam 50, so secara jangka panjang ni, saham ni ada kekuatan untuk naik. So pada daily, kalau kita tengok sudah begitu tinggi. Dan lagi satu kita tengok biru ni, garisan biru ni dah mendongak ke bawah. Ada petanda untuk saham ni untuk turun. So mendongak ke bawah maksud dia ada cuba berkemungkinan akan turun. Berkemungkinan akan turun. So kalau dia nak turun, pastikan di bahagian kalau kita tutup ya. Kalau dia nak turun, pastikan dalam lingkungan 30. Kalau kita tengok kepada Bollinger Band. Alright, Bollinger Band. So kalau Bollinger Band dah out, dah keluar macam ni. Dah keluar macam ni. Alright, bermaksud dia dah keluar daripada upper band. So kalau dia nak turun pun, pastikan monitor pada harga 34 sen setengah dan juga 27 sen. 27 sen. So 34 sen, 27 sen. Alright, so paling bawah pun dia boleh turun. Mesti dalam lingkungan 19 sen. So 19 sen ataupun 22 sen. Alright, so ini adalah beberapa support yang perlu diperhatikan. 34 sen setengah, 27 sen, 22 sen, 19 sen setengah. So dia kalau dia break, maksud dia nak turun ke bawah. So setakat ni saham ni ada momentum untuk naik lebih tinggi. Tapi ada tanda-tanda juga untuk dia retrace ke bawah. So hati-hati. Alright. Itu saja untuk Konto Yontai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.